Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Ikhtisar Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di mana kita sambung pada perbahasan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitulah dalam ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51 daripada surah Yusuf. Baik, kita share kitab. Baik. Baik, kita berhenti pada perkataan qalat imra'atul aziz. Kata isteri al-aziz, al-ana hashasal haq. Al-an hashasal haq. Maka sekarang jelas. Zahara wa tabayyana wa wadaha. Maka sekarang jelaslah. Dan ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Dan kebenaran itulah yang lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran itulah lebih berhak untuk diikuti. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Jadi akulah, kata Imra'atul Aziz yang dikatakan namanya Zulaikha. Sekarang atau dia kata sini, dan akulah yang memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya, tetapi dia menolak. Itu maksud ana rawattuhu an nafsihi wa rafadha. Dekat situ. Dan akulah yang menggodanya. Jadi ini mengakulah Zulaikha Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz, yakni salah seorang daripada menteri dan orang kenamaan ketika itu, maka dialah yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin. Dan sesungguhnya Yusuf itu benar-benar termasuk dalam kalangan orang-orang yang benar. Ai fima yaquluhu min annahu bari. Yakni benar pada dalam apa yang dikatakannya, bahawasanya dia bariun, berlepas diri daripada tuduhan ataupun sangkaan yakni yang buruk padanya. Wa annahu lam yurawidni. Wa annahu lam yuwaridni. Dan dia tidak, Yusuf itu tidak menggodaku. Wa annahu hubisa zulman wa udwanan wa zuran wa buhtana. Dan bahawasanya Yusuf dipenjara dengan penuh kezaliman, pemusuhan, penipuan dan juga pendustaan. Dengan apa kita kata, tuduhan yang dusta. Wa qawluhu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan kemudian ayat yang ke-52, dzalika, yakni dengan demikian, pengakuanku yang demikian, liya'lama, supaya dia mengetahui, anni lam akhunhu, bahawa aku tidak mengkhianatinya, bil ghaibi, semasa dia tidak hadir bersama di sini, yakni tuannya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahawasanya Allah tidak akan memberi petunjuk
ataupun menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Qila, dikatakan oleh ulama tafsir, innahu min kalami Yusuf. Jadi dikatakan oleh sebahagian ulama, ayat 52 itu adalah perkataan Yusuf. Itu adalah kalam Nabi Yusuf. Jadi dialog maknanya ucapan Nabi Yusuf. Maknanya kata Ibnu Katsir, innama talabtu tahqiq hadha. Yani sesungguhnya aku meminta untuk apa kita kata, menyiasat ataupun untuk menjelaskan ataupun membenarkan hal ini. Liya'lam al-aziz anni lam akhunhu bi dhahril ghaib, supaya al-aziz yakni tuan dia, menteri itu mengetahui bahawasanya aku tidak mengkhianatinya ketika ketiadaannya. Jadi Nabi Yusuf pun maknanya kalau kita ambil pendapat ulama yang tafsir, kata ayat 52 ni adalah kalam Yusuf, maknanya kalam itu, perkataan Nabi Yusuf itu untuk menegakkan hujah, untuk tahqiq, untuk merealisasikan hujah. Wa qila innahu min tamami kalami Zulaikha. Satu lagi pendapat ulama tafsir mengatakan ayat 52 itu adalah pelengkap bagi perkataan Zulaikha. Maknanya sambungan kepada ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Satu lagi pendapat ulama tafsir mengatakan ayat 52 itu adalah pelengkap bagi perkataan atau ucapan Zulaikha. Maknanya innama i'taraftu bihadza liya'lama zawji anni lam akhunhu fi nafsi al-amr. Ya, aku mengakui dengan hal ini, isu ini, supaya suamiku mengetahui bahawasanya aku tidak mengkhianatinya dalam perkara ini, dalam urusan ini. Wa inna ma kana murawadatan lam yaqa' ma'aha fi'la fahishah. Adapun godaan itu hanya berlaku tetapi tidak sampai tahap berlakunya perkara yang keji. Wa hadzal qaul huwa alladhi nasarahu ta'ifatun kathiratun min a'immatil mutaakhirin wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat yang disokong oleh sekumpulan yang ramai di kalangan imam-imam mutaakhirin dan selain mereka. Walam yahki Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim siwal awal. Dan tidak menghikayatkan pendapat ini oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim melainkan pendapat yang pertama. Subhanallah, taufik daripada Allah. Macam mana Imam Ibnu Katsir dia membezakan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Taufiklah. Maknanya tafsiran yang pertama itu yang dinukilkan daripada ulama tafsir yang mu'tabar. Maknanya yang lebih aula untuk diikuti. Ada pun pendapat yang kedua itu disokong oleh sekumpulan yang ramai di kalangan imam-imam mutaakhirin. Tak ada masalah sebab memang ayat ni memang ada dua pendapat tafsir. Tetapi kat sini Ibnu Katsir dia tambah. Ibnu Katsir dia tambah dekat sini, walam yahki Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim siwal awal. Tidak diriwayatkan, tidak dihikayatkan, tidak disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim melainkan pendapat yang pertama. Seakan-akan yang ni kita kena check balik. Maknanya pendapat pertama yang kata perkataan tu adalah perkataan Yusuf. Kan? Perkataan Nabi Yusuf. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ini pendapat pertama ini adalah pendapat yang dihikayatkan, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dan Imam Ibn Abi Hatim, yang kita tahu bahawasanya antara sumber rujukan dalam tafsir salaf. Adapun pendapat yang mengatakan perkataan dalam ayat 52 itu adalah perkataan Zulaikha, sambungan
pelengkap itu adalah pendapat majoriti di kalangan mutaakhirin. Apa kita boleh dapat kat sini? Dekat sini kita boleh dapat bukanlah satu manhaj yang baru bila adanya ulama membezakan antara pendapat mutaakhirin dengan pendapat mutaqaddimin. Bukan satu benda yang pelik. Bukan satu benda yang perlu dikata ini adalah pendapat ataupun perkara yang tak betul. Membezakan antara mutaakhirin dan mutaqaddimin ini tak betul. Salah. Ni Ibnu Kathir. Ibnu Kathir, imam dalam tafsir, imam dalam hadis, imam dalam fiqh. Dia antara fuqaha Syafi'iyah. Imam Ibn Kathir ada kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ana nak sentuh sikit tentang isu baru-baru ni bila isu penambahan Sayyidina dalam azan. Yang anda nampak perlu diberi nasihat dan tanbih. Dan Al-Fadil Ustaz Adli pun ana call Ustaz Adli, ana sembang Ustaz Adli. Ustaz Adli pun sebut benda yang sama. Suruh kita tanbih sikit. Sebab berkait dengan manhaj. Berkait dengan cara kita mengambil ilmu. Berkait dengan apa yang sudah didahului oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Begitulah juga asatizah kita yang mengajar kita supaya mentakzimkan sunnah, supaya mengagungkan sunnah, mengagungkan dalil berbanding pendapat-pendapat. Dan ini bukan tersembunyi bagi mereka yang lama, sudah lama belajar, orang-orang lama faham, khususnya yang mengaji di Yayasan Taklim, kita punya senior-senior, dan apa yang menjadi masalah dekat sini kita faham isunya bila pendapat-pendapat yang terpencil itu dibawakan dengan umum, tanpa ditafsirkan, tanpa diperincikan dan tanpa ditarjihkan. Misalnya isu berkenaan dengan tasyahud lah, Sayyidina dalam tasyahud dengan azan. Ana terpaksa sebut pasal kita tengok ada khalal dalam manhaj, dalam kita kata dalam tata cara pengambilan ilmu, talaqi dan istidlal. Manhaj talaqi wal istidlal yang kita sudah diajar oleh asatizah kita di Yayasan Taklim semenjak daripada sebut saja Ustaz Adli, maknanya orang ustaz kita yang senior. Dan bukanlah Ustaz Adli ni orang yang baru mengajar setahun 2 tahun. Dan bukanlah beliau juga adalah tidak mengajar mazhab. Bahkan beliau mengajar kitab-kitab mazhab Syafi'i di Yayasan Taklim ni dah lama. Al-Iqna' misalnya, dah lama. Jadi kita kena ingatkan bahawasanya pengajian kita di Yayasan Taklim ini adalah kita menyeru kepada pengagungan dalil, ta'zim an-nas, ta'zim ad-dalil. Dan termasuk ulama-ulama fuqaha di kalangan 4 mazhab, terutamanya adalah imam-imam 4 mazhab. Mereka adalah tokoh yang paling terkehadapan dalam mengagungkan dalil.
mengagungkan sunnah. Ta'zim ad-dalil, ta'zim as-sunnah. Sebut saja Imam Asy-Syafi'i, sebut saja Imam Ahmad bin Hanbal, sebut saja Imam Abu Hanifah, Imam Malik, keempat-empat ini adalah tokoh yang kita sedia maklum. Nukilan-nukilan kalam mereka, perkataan mereka tentang kewajipan mengagungkan dalil, mengagungkan nas, mengagungkan sunnah di atas pendapat sesiapa pun. Sebab tu anda kena sebut dekat sini, dia jadi masalahnya bila kita terlampau terkesima dengan nukilan-nukilan mutaakhirin dan terkesima dengan gelaran-gelaran yang diletakkan kepada ulama mutaakhirin. Khatimatul mujtahidin, usuliyun, apa lagi, mujtahid, sekian. Tapi kita lupa bahawasanya kita dalam masa yang sama, kita tak sedar kita dah membelakangkan nas, membelakangkan dalil. Sebab kita punya nak pertahankan pendapat mazhab, pendapat kita, tak kiralah kita kata mu'tamad mazhab ke, pendapat mazhab ke, apa ke, kita terlepas pandang. Bahkan boleh jadi kadang-kadang kita jadi terbalik. Orang nak suruh kita ta'zim pada kalam mutaqaddimin, yakni pendapat mutaqaddimin. Orang maknanya mutaqaddimin ni salaf lah. Sebab itu ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, antaranya al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, karang kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Takkan kita nak kata khalaf lagi alim ada pada salaf. Dengan kita tidak memberi tambih tentang masalah kekuatan hujjah. Sedangkan dalam isu penambahan Sayyidina dalam lafaz tasyahud ataupun dalam azan sekalipun, ramai ulama-ulama hadis di kalangan Syafi'iyah, bahkan fuqaha Syafi'iyah yang terawal, menyebutkan pendapat tu marjuh. Pendapat tu tak boleh pakai lah. Dah tak boleh pakai, tak payahlah kita punya nak sokong pendapat, nak kata juga. Fine kalau kita kata dia pendapat muktamad dan mazhab pun tak apa, tapi kita kena bagi tahu apa yang kita wajib ikut. Muktamad mazhab kalau menyelisihi dalil, takkan kita nak ikut muktamad mazhab. Dalil jelas kot. Dalil jelas maknanya dalam tasyahud dengan azan tak ada Sayyidina. Buka kitab-kitab Asy-Syafi'i yang awal. Tapi kita sibuk kitab-kitab yang mutaakhirin. Sehingga mewahamkan kepada, mengelirukan orang. Kita kalau ada pendapat yang kita pilih, tak ada masalah. Kalau kita tahu hujah, dalil dan sebagainya. Tapi bila kita bawa kepada orang awam, bila kita bawa kepada orang tempat yang kita ni mengaji ni, kita dah biasa mengaji untuk ikut dalil. Tak kira lah mazhab apa sekalipun. Kalau kita mengaji mazhab Syafi'i, ya. Tapi adakah bermakna kena ikut mazhab Syafi'i itu tak boleh keluar langsung, macam mazhab tu macam agama? Salah. Tak ada ulama-ulama yang kata macam tu. Jadi ini bahaya. Bukan 1, 2, 3 isu. Maknanya sebelum-sebelum ni sudah ada isu kekeliruan ini disebabkan oleh kita tidak memberikan penekanan. Ya, tak ada masalah kita mengaji bermazhab, tetapi takkanlah sampai tahap jelas-jelas mukhalafah dengan dalil kita boleh senyap, kita diam dan kita nak sokong pendapat dalam mazhab tu sampai kita membelakangkan dalil. Mana ta'zim kita kepada sunnah? Mana ta'zim kita kepada dalil? Kan? Tak betul. Kita boleh tipu orang awam. Kita bawa, ini kitab ini, kitab ini. Tapi orang yang alim akan tahu.
nukilan kita banyak mana sekalipun, kalau bercanggah dengan dalil, tak ada manfaat. Kita bawalah kitab ni, kitab tu, kitab ni, kitab tu, kitab ni, kitab ni, tapi bercanggah dengan dalil. Apa manfaat? Dan kita sudah nukilkan kalam muhaddithin di kalangan ahlul hadis di kalangan Syafi'iyah. Seperti nukilan Al-Hafiz As-Sakhawi Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Azra'i. Dan nukilan-nukilan yang banyak datang daripada mutaakhirin ni, yang anda perasan datang daripada, bukan kita nak kata benda tu kita nak terus tuduh bid'ah dan sebagainya, tapi kita nak kata nukilan tu banyaknya datang daripada orang yang bermasalah. Seperti Ali Jumaah dan sebagainya. Memanglah dia mazhab Syafi'i, tapi kita kena tengok manhaj dia manhaj apa. Nukilan-nukilan bukan dia seorang. Memanglah kita kata kita nak pertahankan ulama mazhab, tapi tengoklah dekat mana kita nak pertahan. Bila ada orang yang bawa qaul yang rajih, kita tuduh mereka merendahkan imam, merendahkan ulama. Salah. Dah memang kita dididik untuk ikut yang sahih. Ikut yang sahih. Kalau kita tak boleh ajar orang mana yang rajih, tak payah mengajar. Kita kena beritahu lah. Dan kena usahalah. Dan isu ini kita kata dia akan melarat. Sebab apa? Dia sama macam apa yang berlaku di Saudi, adanya Hanabilah Judud. Mereka akan mencari-cari pendapat-pendapat yang ya mungkin pendapat tu ada wajah dalam mazhab dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah untuk mengelirukan, ataupun tujuan baik tapi boleh mengelirukan. Hatta fuqaha Syafi'iyah yang kita nukilkan, As-Sakhawi di kalangan muhaddithin, Al-Hafiz Ibn Hajar, nukilan mereka lebih tepat. Sebab mereka menukilkan sekali dengan tarjih Al-Azra'i, dan kita tahu dari sudut dhabit ahlul hadis dia lebih adbat berbanding dengan fuqaha yang kita kata dia dalam masalah fiqh ya, tapi dalam masalah riwayat sudah tentulah kita nak ambil yang di kalangan muhaddithin, dan itu sebenarnya usul Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i melihat dari sudut kesahihan hadis, kan, dan sangat menekankan. Dan ini juga yang disebutkan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin ketika orang tanya dia masalah tentang sirah tahmid yang afdal. Ada orang tanya Syekh bawakan dalam salah satu risalahnya tentang isu tahmid, sirah tahmid, sirah alhamdulillah yang afdal, yang afdal. Ana nukilkan perkataan Syekh dalam Qalamun fi sifati hamdillah wa bayani darajati ahlihi. Disebut apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin disebut okey, kita bagi satu contoh. Fahamdul hamid qad ya'tarihi al-khalal min ihda jihataini. Ham ni pujian, lafaz pujian. Seorang yang memuji Allah boleh berlaku padanya kekurangan al-khalal daripada dua sudut. Yang pertama, tarku al-warid min alfadhihi. Tarkul waridi min alfadhihi. Meninggalkan sesuatu yang warid daripada lafaz-lafaznya.
wasti'mal ghairihi maqamahu, dan menggunakan lafaz-lafaz yang selainnya menggantikan lafaz yang warid. Wathaniyah al-ghaflatu an mawaqi'i masyru'iyyatihi min al-ahkam bitarkihi haitsu syuri' atau bija'li ma la yaqumu maqamahu fi mawdi'ihi. Yang kedua, ghaflah, yakni kelalaian tentang tempat ataupun kedudukan yang disyariatkan ucapan hamdalah itu daripada hukum hakam, dengan meninggalkan apa yang disyariatkan. Au bija'li ma la yaqumu maqamahu fi mawdi'ihi, atau menjadikan apa yang tidak berada pada makamnya, apa yang tidak, bukan pada tempatnya, fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Faminal jihatil ula, daripada sudut yang pertama, ma waqa'a fi kalami jama'atin min asy-Syafi'iyyah anna majami' al-hamdi wa ajall at-tahmid alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Daripada sudut yang pertama, saya sebut contoh kesalahan yang berlaku, apa yang berlaku pada perkataan sekumpulan di kalangan ulama Syafi'iyah berkenaan dengan himpunan ucapan alhamdu dan ucapan hamdalah ataupun tahmid yang paling utama di sisi mereka adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Wa dzakaru ma qila anna Jibril 'allamahu li Adam alaihi assalam wa qala qad 'allamtuka majami'al hamdi. Alasan mereka kata lafaz alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah kita selalu dengar kan. Baik, ini ulama Syafi'iyah kata inilah lafaz tahmid yang paling afdal. Dan mereka menyebutkan riwayat apa yang dikatakan maqila, apa yang dikatakan bahawasanya Jibril mengajar Adam alaihi salam, mengajar Nabi Adam dengan ucapan tahmid ini. Dan kata Jibril, qad 'allamtuka majami'al hamdi. Jibril, aku telah ajarkan kepada kamu himpunan-himpunan ucapan tahmid. Wasarraha Ibnu Hajar al-Haytami minhum anna mu'tamada madhhabihim annaha afdalu siyagil hamdi. Dan telah telah jelas disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami minhum, di kalangan mereka, di kalangan fuqaha Syafi'iyah, anna mu'tamada madhhabihim annaha afdalu siyagil hamdi, bahawasanya muktamad dalam mazhab mereka lafaz alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah itu adalah muktamad dalam mazhab mereka. Kata Syekh Utsaimin, wa laysa laha dalilun yu'tamad, tidak ada dalil yang boleh diiktimadkan dalam pendapat ini. Dzakarahu an-Nawawi min fuqahaihim fi Rawdatit Talibin, disebutkan oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi, di kalangan fuqaha mereka, fuqaha Syafi'iyah, dalam Rawdatit Talibin. Maknanya, takkan kita kata Imam An-Nawawi tak hormat, macam mana Imam An-Nawawi tak hormat Ibnu Hajar al-Haytami pula? Ibnu Hajar al-Haytami datang kemudian 900 Hijrah, An-Nawawi 600, kurun yang ke-7. Maksudnya tak semua yang muktamad dan yang disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin itu kita boleh ambil. Dan kita kata muktamad, tak boleh keluar. Orang yang ikut mazhab Syafi'i tak boleh keluar daripada muktamad ni. Ni jahil. Ini Ibnu Hajar sebut dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dia kata lafaz tahmid, lafaz yang paling afdal di sisi muktamad mazhab Syafi'i. Ni Ibnu Hajar Al-Haytami kata, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. An-Nawawi kata tak ada dalil, la yu'tamad. Tak ada dalil, tidak dijadikan iktimad, tidak disandarkan ataupun tidak menyandarkan hal tersebut sebagai yang paling afdal. Tak boleh lah, sebab tak ada dalil. Tak ada dalil. Tak ada dalil ni sama ada dalil itu tidak kuat, dhaif, ataupun
tidak mencapai taraf yang boleh dijadikan sebagai hujjah, hasan ke sahih ke tak, ataupun memang tak ada dalil, la asla lahu. Kan? Alright, kita nak kata An-Nawawi tak ikut muktamad mazhab. Ini itulah kita kata masalahnya kita mewahamkan kepada orang ramai pendapat mazhab Syafi'i yang kena ikut hak muktamad, hak mutaakhirin. Kalau nak suruh ikut tak ada masalah, tapi takkanlah perkara yang jelas-jelas berlawanan dengan nas pun kita nak kata muktamad mazhab. Lafaz Sayyidina tu memang tak ada dalam semua riwayat. Kalau kita nak kata ada juga memang degil lah. Ataupun kita nak kata imam mungkin tak boleh lupa, mujtahid tak boleh lupa. Baik. Sebelum dia takkan tak lupa kot. Kita nak kata fuqaha yang mutaakhir ini tak boleh lupa ataupun tersilap. Kalau sama ada dia, kita nak kata dia tersalah dan sebagainya. Pelik. Lepas tu ulama yang mutaqaddimin, Al-Muzani, Al-Buwaiti, siapa lagi? Al-Rafi'i, Al-Nawawi, Al-Baghawi. Hak tu tak isti'ab. Dia pun tak boleh lupa ke? Ataupun dia pun lupa. Lupa yang tak jumpa. Tak betul lah. Maknanya cara kita sebab tu anak kata kan, tak boleh kita ambil yang mutaakhir ni kita jadikan iktimad macam seakan-akan tak boleh keluar. Kan? Tak boleh nak keluar. Maknanya kalau kita kata pendapat ni salah atau pendapat ni bukan muktamad, maknanya kita dianggap sebagai menghina imam mazhab ke atau imam. Tapi isu ni lebih pada teknikal lah. Sikap dua-dua pihak. Yang sebelah nak ikut mazhab satu perangai, yang tak mau ikut mazhab pun satu perangai. Kan? Jadi kita kena tengoklah kan keadaan macam mana. Maknanya ya memang kita mengajar, ada anak-anak murid kita yang ikut kita, tapi kita kena tengoklah tempat kita mengajar tu, tempat tu dah lama dah mengajar. Khususnya di Yayasan Ta'lim ni kita ajar untuk ta'zim dalil. Jadi kalau orang tanya dalil dan sebagainya, janganlah marah. Bagi tahulah dengan baik. Kan? Dan kalau murid-murid kita itu ada terkasar, kurang ajar ke apa, tambihlah. Dan murid pula janganlah menimbulkan fitnah ataupun memberikan persoalan tu dengan cara yang tidak beradab, tidak baik. Itu kena kau fahamlah. Tapi ana bagi contoh tadi tu sirah tahmid. Sirah tahmid. Sebab itu Ibnul Qayyim dalam kitabnya Iddatus Sabirin sebutkan sirah tahmid. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, yang dianggap muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Tidak ada daripadanya fahadza laisa bihaditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahadin minas sahabah wa innama huwa israiliyun an Adam. Tidak ada pun lafaz itu, tidak ada daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga daripada sahabat. Hanya sahaja ianya adalah Israili, riwayat Israiliyat yang dikatakan daripada Adam. Kemudian Ibnu Qayyim bantah lafaz sirah tahmid tu dari sudut makna, min jihatil makna ada kesalahan. Ada kesalahan. Jadi
Kesimpulannya ikut dalil lah. Tak payahlah kita maknanya kita apa? Seakan-akan nampak macam jadi mazhab tu dah jadi macam tak apalah kita biar orang ta'zim dalil tapi yang penting ta'zim mazhab. Seakan-akan macam tu. Walaupun kita tak kata macam tu, walaupun orang, tetapi orang nampak macam tu. Orang nampak macam tu. Ini masalah berkenaan dengan sirah tahmid. Sama juga kita kiaskan macam penambahan Sayyidina dalam tasyahud dengan azan. Dah tak ada dalil. Pendapat tu kalam ulama mutaakhirin, makhaz mereka, ashabul hawashi, istinbat mereka daripada kias. Dah tak ada dalil. Dan ada ulama-ulama yang bertaraf mujtahidin juga, muhaddisin pun dah bagi fatwa. Jadi apa nak pening? Dalam masa yang sama janganlah tuduh ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah tu sebagai ahli bid'ah dan sebagainya. Tu pun kena hati-hati. Dan tak, iyalah memanglah kita kata isu ni luas, tetapi sampai orang duk tambah dalam azan asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Kita nak cakap apa? Boleh. Lepas ni asyhadu anna aliyan waliullah, boleh juga. Apa? Itu qaul Syiah. Tak ada masalah. Ijtihad mereka. Hayya ala khairil amal, boleh lepas ni. Syiah tambah kan? Syiah tambah dalam azan kan bidah. Memanglah kita tak jazamkan pendapat fuqaha Syafi'iyah tu bidah. Kita beradab. Tetapi kalau sampai tahap boleh tambah satu, lepas tu kita buka. Padahal ada je fuqaha Syafi'iyah yang kata tak boleh. Bahkan itu yang ramai. Dan di kalangan ahli tahqiq kena ambil jugalah pandangan ahli tahqiq. Itu masalah ya. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama yang Syafi'iyah yang terawal, tidak ada kita kata apa? Tidak ada naz'ah pada mereka, tidak ada naz'ah ta'assub. Mereka tak ada ta'assub. Mereka kalau bertentangan dengan dalil, relax mereka tolak. Tak bermakna mereka menafikan pendapat ulama yang kata boleh tu, tapi mereka tolak je lah. Dah bertentangan dengan dalil. Syekh, siapa yang pernah mengaji mazhab Syafi'i di Madinah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maqrami, faqih mazhab Syafi'i. Murid-murid dia yang ramai sekarang ni Syafi'i, yang ajar-ajar mazhab Syafi'i ni murid dia ramai. Di Malaysia orang yang mengaji di Madinah akan mengaji mazhab Syafi'i daripada Syekh Al-Faqih Al-Usuli Muhammad ibn Ali Al-Maqrami. Cuba dengar dia punya syarahan dia pada kitab-kitab fiqh. Kan? Dia selamba je kata ar-rajih hadha laisa alaihi dalil. Yang ni tak ada dalil. Yang rajih ini. Tak percaya tanya juga Ustaz Adli, Syekh Qadi Al-Umrani, faqih mazhab Syafi'i di Yaman. Sama juga orang yang mengaji. Sebab tu kita jangan sempitkan dengan sampai tak berani nak kata rajih kan. Padahal benda tu semua orang boleh baca kot. Orang-orang yang mengaji, orang-orang yang belajar mazhab semua boleh baca. Tak ada isu dah sekarang, oh imam ni tak boleh salah ataupun mujtahid ni mungkin ni gini. Tu anda nampak takalluf. Dan cuba tengok macam fuqaha daripada Syam, ulama-ulama mazhab Syafi'i di Syam. Mereka buat kitab fiqh dalil mazhab Syafi'i dengan dalil. Antaranya kitab At-Tadhhib oleh Syekh Dr. Mustafa Bura, Dib Bura. Kan ada kitab fiqh dalil, maknanya fiqh mazhab Syafi'i yang berdalil, bawa dalil-dalil. Jadi tak ada isu pun.
Tak ada isu pun sekarang. Kita macam nak pergi kembali ke belakang. Padahal kita dah sebenarnya kita kena ke depan. Ke depan ni maknanya kita kena didik murid-murid kita supaya jangan ada sikap-sikap taksub kepada mazhab ataupun menzahirkan. Tak boleh, maksudnya dalam kumpulan mazhab tu maknanya sampai bergaduh dengan orang apa? Pasal dia nak tunjuk dia ikut mazhab. Tak cerdik lah. Kita orang yang mengaji sunnah lama kan di Malaysia ni, asatizah kita dah ajar untuk mengagungkan dalil. Apa yang kurang, apa yang terlebih, apa yang kurang kita tampunglah. Tapi bukan bermakna kita buang usul-usul, buang manhaj-manhaj yang asatizah kita yang lama-lama ni ajar. Sebut saja nama ustaz-ustaz kita yang senior. Adakah mereka ajar untuk taksub mazhab? Ataupun kalau ada pendapat yang bercanggah dengan mazhab, bercanggah dengan dalil, kita kena dahulukan mazhab? Tidak, mereka ajar jelas dalil. Walaupun ada wajah kita tengok tarjih mereka itu mungkin perlu diteliti dan sebagainya, tetapi itulah asalnya. Dalam mazhab Syafi'i pun ulama-ulama Syafi'i macam tu. Tengok An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita mengaji Bulughul Maram, dalil-dalil daripada hadis, kan, kitab hadis ahkam, Umdatul Ahkam. Sebab tu jangan kita abaikan ta'zim dalil, mengatasi ta'zim mana-mana tokoh. Ni masalahnya kita angkat tokoh tu lebih tinggi. Walaupun kita tak cakap, tapi itulah orang nampak. Orang nampak itu. Kita bukan meremehkan ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah tu, tapi bila dah tak betul, bila dah bercanggah dengan dalil, itulah kita kena dahulukan dalil lah. Jelas kan? Jelas. Jadi anda bagi contoh macam sirah tahmid tadi. Ini taufik daripada Allah. Imam Ibn Kathir tengok, dia bagi contoh. وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول. Bukan Ibn Kathir bukan nak suruh hina ulama mutaakhirin, bukan nak bagi tahu ini yang zahir pada dia. Pendapat pertama tentang perkataan yang mengatakan Nabi Yusuf punya perkataan pada ayat surah Yusuf ayat 52 itulah yang dinukilkan daripada ulama yang terawal. Antaranya Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Hatim dalam tafsir mereka. Dan mereka tak menghikayatkan ada pendapat salaf yang mengatakan ayat 52 daripada surah Yusuf itu adalah perkataan pelengkap bagi perkataan Zulaikha. Kemudian barulah Ibn Kathir dibawakan perkataan dan kemudian ditarjihkan. Tak apa, tak ada masalah nak tarjih. Bukanlah kita kata mutaakhirin punya pendapat tu automatically semuanya salah. Tak juga. Tetapi kalau dah bercanggah dengan dalil, jadi tak perlulah kita nak angkat-angkat lagi pendapat tu. Maknanya ataupun nak intisar pendapat tu sampai tahap kita membelakangkan fatwa ulama-ulama yang mengatakan asal bagi mazhab Syafi'i itu adalah al-ittiba' dalam isu penambahan tasyahud, lafaz sayyidina dalam tasyahud dalam solat, dan juga seperti yang difatwakan oleh Imam Al-Azra'i, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz As-Sakhawi dan ramai lagi. Lepas tu kita bawa kalau ulama yang ramai yang mutaakhirin tu kita anggap. Itu yang jadi masalah bila tidak ajar orang usul. Lepas ni akan datang, ana percaya cakap ana macam Ustaz Adli cakap. Ustaz Adli cakap lepas ni akan datang lagi. Banyak lagi. Kalau kita tak hati-hati, kita tak tutup
Dan kena ingatkan murid-murid kita, kena ingatkan penuntut ilmu, kita mengaji ni bukan nak ta'zim ulama'. Ulama' ada tempat dia, kedudukan dia. Tetapi ta'zim dalil, itu yang pertama. Ta'zim ulama', ya kita ta'zim ulama' pada kedudukan dia. Jangan berlebihan. Jangan sampai apa yang mereka katakan itu mukhalafah, bercanggah dengan nas, bercanggah dengan zahir, bercanggah dengan dalil. Pun kita nak tetap angkat mereka dan kita still nak ambil pendapat mereka yang bertentangan dengan dalil. Dan rasa jelas kot kita punya, sebelum kita kata asatizah kita ajar kita macam itulah. Syekh-syekh kita. Saya tahu nak sebut Syekh Syafi'iyah di Madinah. Syekh Muhammad Al-Maqrami. Dia je sebut. Wa hadza laisa alaihi dalil. Kan? Itulah manhaj. Memanglah ada orang dia nak melazimi mazhab tu, maknanya dia tak mau keluar, tapi dia kena tengoklah keadaan tempat yang dia mengajar tu dan tahap murid-murid dia dan sebagainya. Baik, kembali kepada kataan Ibnu Katsir. Tengok, Ibnu Katsir kata, "Walam yahki Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim siwal awal. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Baik. Kemudian sini perkataan siapa kan? Perkataan siapa kat sini? Kita akan tengok. Dan tiadalah aku berani mendakwa diriku ini bersih, membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh, ammaratun bisu, sangat mendorong melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Illa ma rahimah rabbi. Maka terselamatlah mereka daripada rasa nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Qila innahu min kalami Yusuf, dikatakan ada pendapat yang mengatakan ianya adalah perkataan Yusuf. Qila min kalami Zulaikha, dikatakan ini adalah sambungan perkataan Zulaikha. Wa huwa mufarra'un 'ala al-qawlain al-awwalain, dan dia adalah tafri', maknanya cabang daripada dua pendapat yang dah sebut sebelum ni, yang awal. Wa kaunuhu min tamami kalami Zulaikha azharu wa ansabu wa aqwa Allahu a'lam. Sini ya Ibnu Katsir tarjihkan. Dan keadaannya yang menunjukkan itu adalah pelengkap bagi perkataan Zulaikha, itu lebih azhar, lebih jelas, wa ansab, dan lebih munasabah dan lebih kuat. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi Ibnu Katsir tarjihkan ayat dalam 52 dan 53 itu adalah kesinambungan daripada ucapan Zulaikha. Walaupun kita tak nafikan, pendapat sebahagian di kalangan mutaqaddimin, di kalangan tafsir, mengatakan itu adalah perkataan Nabi Yusuf AS. Ada wajah dia. Wajahnya kalau kita lihat, perkataan itu menunjukkan tauhid, maknanya menunjukkan ucapan ahli tauhid. Persoalannya, adakah Zulaikha Islam? Kan kita boleh iktirad. Maknanya perkataan wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, kan? Itu lebih zahirnya merujuk kepada, kalau kita lihat, kita faham betul-betul, merujuk kepada orang-orang yang khianat, kan? Jadi persoalannya, adakah Zulaikha itu termasuk di kalangan siapa yang mengkhianati dia, ataupun dia yang mengkhianati suami dia dan mengkhianati Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini perkataan, kalau kita kata Zulaikha itu Islam, okeylah. Tapi kalau Zulaikha itu tidak Islam, tidak tauhid, musyrik, yang zahirnya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan dan juga dalam
Ad-Da' wa Dawa' Ighathatul Lahfan mentarjihkan Zulaikha ini musyrik. Nampak? Jadi tapi kat sini Ibnu Kathir kata yang zahirnya perkataan Zulaikha. Jadi tak ada isu. Kat sini dua-dua tu ada wajah. Kan? Dua-dua ada wajah. Baik. Jadi ana kena berhenti awal hari ni. Ada urusan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang. Maknanya kita berhenti setakat tarjih Ibn Kathir ni, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi kalau ada soalan kita tengok soalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga orang katakan demi menjaga keharmonian dibolehkan kerana nak jaga hujah masing-masing golongan. Tak betul lah. Mana boleh bagi alasan nak jaga keharmonian, maka dibenarkan benda tu walaupun perkara tu berlawanan dan bertentangan dengan dalil atau bertentangan dengan nas. Tak boleh lah. Kan? Contoh bahasa Sayyidina pada azan. Kalau kita mula start kata boleh. Sebab itu fiqhul ma'al. Fiqh untuk mengetahui tentang pengakhiran sesuatu. Maknanya apakah implikasi, apakah konsekuensi akan berlaku, apa yang kita fatwakan, apa yang kita cakap tu, yang tu sebenarnya kena ambil tahu juga. Fiqh ma'al. Fiqh ma'al maknanya kita tahu apa. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah lah. Maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas daya dan usaha, juhud asatizah yang mengajar dan menyebarkan sunnah. Kesan yang kita boleh lihat sangat terzahir pada pengagungan di kalangan orang awam ni, pengagungan terhadap dalil. Bila orang tunjuk kat anda video tambah azan Saidina tu kan, orang terkejut. Anda tak terkejut pasal apa? Memang orang awam mereka atas fitrah. Atas fitrah maknanya dah dididik bahawasanya inilah lafaz azan yang warid daripada Nabi SAW. Tiba-tiba orang awam tengok, syahadu anna sayyidana Muhammad. Peliklah dia orang. Kat situlah faqih, seorang faqih dia kena ambil dia kena consider juga benda tu. Keadaan masyarakat kita di Malaysia ni, orang semua, kita tahu ramai orang awam ni, orang awam yang tak mengaji dalil ke, mengaji fiqh ke, mengaji mazhab ke, dia tahu ta'zim dalil, ta'zim sunnah. Yang kadang-kadang tak ada pada fuqaha ni. Tak ada, maaf nak cakap, tak ada orang yang mengaji banyak kitab sekalipun, hafal macam-macam, kadang-kadang tak ada. Dan terbukti. Anda kenal orang-orang yang dia boleh keluarkan furu' ni, usul ni, dia boleh keluarkan kaedah fiqhiyah ni, kawaid ini, gini, semata-mata nak tolak nas. Ustaz Adli pun cerita benda yang sama bila kami sembang. Sama je. Keluar kan, dia keluar furu' ni, dia keluar kaedah ni, kaedah fiqhiyah bla 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 bla, panjang. Lepas tu tolak nas, tolak hadis. Apa guna? Tak guna kamu mengaji hebat-hebat, kamu hafal kitab panjang-panjang, tebal-tebal, ataupun kamu hafal macam-macam sekalipun, tapi kamu tak agungkan dalil. Kamu tolak dalil. Tak guna. Dan itulah sebenarnya yang dihadapi oleh ulama-ulama muslih, kita kata yang berada menyeru kepada dakwah islahiyah. Dakwah kepada perbaikan. Kita dah tahu orang awam semua ni dah ada ta'zim sunnah tu, kena bersyukur. Itu menunjukkan kesan. Bersyukurlah kepada asatizah kita yang sini-sini ni, mereka dah ajar untuk ta'zim sunnah. Itu asal, ta'zim sunnah ni, ta'zim dalil. Kenapa kita nak marah pula orang awam yang tanya dalil? Ataupun orang awam yang pertikaikan satu perkara yang berlawanan dengan kebiasaan mereka, yang mereka sudah tertanam untuk mengagungkan dalil. Tiba-tiba kita bawa benda yang pelik, kita kata ini bla 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 bla. Tak ada. Orang yang mengaji, orang yang ada ta'zim sunnah, dia tak hirau pun. Kamu bawa lah perkataan siapa pun. Kalau dia bercanggah, canggahlah. Dan itu kita dididik. Ulama-ulama mazhab Syafi'i,
pun benda yang sama. Lepas tu dia jadi tak boleh. Jawapannya tak boleh. Atas rasa keharmonian tak boleh lah. Pasal dampak dia, kesan dia. Hari ni kita kata boleh tambah, nanti ada orang yang akan cari-cari lagi, tatabuk rukhas, tatabuk zallat, cari lagi pendapat, kata boleh. Dan sekarang dah zaman, memang kita zaman tu. Imam Al-Azra'i yang anda nukilkan perkataan beliau, yang wafat dalam tahun 700 lebih Hijrah. Kalau kita baca tentang sirahnya, kita baca biografi beliau, jelas disebutkan fuqaha zaman dia tu ramai pelik-pelik. Yang mengaji fiqh yang pelik-pelik. Yang fatwa dengan pelik-pelik, fatwa dengan tak ada warak. Tak ada rasa takut ke Allah. Zaman lepas tu lagi banyak lah. Jadi janganlah kita anggap macam ulama mutaakhirin tu sama level dia macam ulama yang terawal yang lebih dekat dengan qurun al-mufaddalah, lebih dekat dengan salaf, lebih dekat dengan ba'u tabi'in dan seterusnya. Sudah tentulah yang awal tu lebih ahkam wa a'lam wa aslam. Takkan kita nak kata yang mutaakhirin ni lebih alim. Ya, mungkin dalam perkara-perkara furu' tertentu yang tak ada isu diperbahaskan pada sebelum oleh ulama mutaqaddimin, mungkin ada isu-isu yang tertentu mereka lebih ada capaian yang lebih luas. Kita tak nafikan. Tetapi bukan bermakna bila ada bertentangan dengan dalil kita terus ambil pendapat-pendapat mereka. Tak betul lah. Jangan kita cuba untuk mendatangkan sesuatu yang sudah tersemai di dalam penuntut-penuntut ilmu, khususnya orang-orang yang mengaji dengan asatizah sunnah, asatizah salafi. Kita nak datangkan syak dan keraguan ataupun cuba untuk menyuntik sesuatu yang berlawanan dengan fitrah yang mereka sudah sedia ada, maknanya ta'zim dalil tu, ta'zim sunnah. Patutnya kita kena seronok lah bila orang awam, memanglah dia tak mengaji fiqh hebat macam kita tak mengaji, tapi dia tahu benda tu, pelik ni, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, kata pelik ni, dia kata tak ada. Mana ada? Lepas tu kita pelekeh. Padahal yang kita pelekeh tu yang sahih. Kadang-kadang kita sombong dengan ilmu kita, kemudian kita pelekeh orang awam. Kadang-kadang orang awam tu ada lagi ta'zim dia pada sunnah tu lagi hebat pada kita yang mengaji ni kadang-kadang. Kita tak sedar. Allahul musta'an. Kena tegas. Kan? Nak jaga hujah masing-masing. Bukan. Agama ni bukan kita nak jaga orang tu, nak jaga orang ni, nak jaga orang tu. Bukan. Agama ni nak jaga agama. Nak jaga Quran dan sunnah. Kan? Wallahul musta'an. Kesimpulannya ikutlah sunnah. Maknanya ikutlah sunnah. Apa yang zahir pada sunnah itu yang asal. Kalau ada pertentangan-pertentangan, dan ikut pendapat-pendapat ulama yang kita kata yang lebih selamat. Jelas kan? Buka kitab-kitab fiqh Syafi'i yang awal, tak ada. Bahkan yang kemudian pun tak ada berani dia pun nak tambah dekat lafaz azan tu Sayyidina. Yang ada pada Hawashi, footnote yang datang kemudian. Makhaf mereka punya istimbat mereka pun itu tak tepi lah, bukan dalil pun, itu pandangan mereka, tak tepi. Jadi kita terbalik, kita jadi mengagungkan mutaakhirin berbanding mutaqaddimin. Ada setempat kita tak nafikan mutaakhirin ni mereka pencapaian mereka lebih luas dalam isu-isu furu' yang mungkin tak dibahas, tapi tetaplah kita kena mengagungkan yang golongan salaf yang kemudian termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Kan? Tak kiralah kalau tu pendapat mazhab mu'tamad ke apa kau. Macam mana bagi tadi contoh Ibnu Hajar Al-Haytami kata mu'tamad, sebut lafaz sirah tahmid yang paling mu'tamad. Kalau kita rasa macam
tak boleh, ustaz ni lawan. Macam itu taksub lah. Kita marah disebabkan orang kata benda tu berlawan dengan dalil, kita marah tu. Itu tanda kita ada taksub. Kalau kita ni berlapang dada, fine, dalil, ikut dalil. Dah tak kuat dalil. Tak ada dalil. Yang nak ikut kot. Takkan kita nak, ini kita nak cari juga dapat pendapat yang membolehkan, cari juga perkataan-perkataan ulama yang membolehkan. Itu bahaya. Itu ada khalal dalam manhaj. Dalam manhaj kita kata talaqi wal istidlal. Kita suruh mengaji mazhab ni bukan nak jadi nak intisar mazhab tu sampai tahap habis-habisan, sampai macam mazhab tu macam agama, macam tak boleh keluar langsung, ataupun kritik fuqaha Syafi'iyah tu macam kritik sahabat Nabi, macam kritik ulama-ulama salaf yang terawal, macam kritik sampai tak boleh langsung, atau kritik macam kritik Nabi, maka seakan-akan mereka tu maksum, tak ada salah, ijtihad mereka tu lebih dahsyat daripada ijtihad yang terawal. Tak betul lah. Tak betul lah. Jadi yang kena sebut ni sebab menimbulkan kekeliruan. Kalau orang tanya muktamad mazhab ke, tak, itu perbahasan lain. Tak kira lah muktamad ke. Kita nak ikut apa? Muktamad dalam mazhab. Sejak bila Allah Ta'ala suruh kita ikut muktamad dalam mazhab? Sejak bila kita Allah Ta'ala suruh perintahkan kita ikut pendapat ulama? Sejak bila? Siapa yang ajar? Allah Ta'ala suruh kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Ikut. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulama di kalangan mujtahid. Tetapi di kalangan ulama-ulama itu pun taraf-taraf mereka berbeza. Dan mereka ada pendapat-pendapat, dan bila fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dengan kita rujuk ulama juga, bukan kita bagi pendapat tu saya berpendapat, kita rujuk ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Ini masalah ni khalal dalam manhaji, khalal manhaji. Jadi kita jadi elok-elok dah orang awam ta'zim pada sunnah, kita macam tu je kita bagi. Dengan kita bawa pendapat-pendapat ni, kemudian kita nak intisar pendapat tu macam kita intisar dalil. Patutnya kita intisar dalil lah. Kita bela dalil. Bela dalil habis-habisan. Bela sunnah Nabi. Dan itulah mazhab Imam Syafi'i. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Pertahankan dalil, pertahankan sunnah habis-habisan. Tapi dalam isu penambahan tu, ialah kita tak nafikan, memang ada call, kita ra'i kan, sebab tu kita kata, kita tak kata bid'ah. Tak apa muktamad dan mazhab, kita nak cakap, tak berani nak cakap bid'ah. Tapi kalau tu anda suruh, kalau orang dah mengaji ni, tahrir lah balik, takhrij lah balik, tarjih lah, belajar lah. Bukan kita jadi kaku ni, tak boleh. Kalau ulama ni cakap, ni mujtahid, fuqaha ini cakap macam ni, tak boleh dah. Dia itu adalah penutup bagi mujtahidin. Ini siapa ajar macam tu? Siapa ajar macam tu? Ini bibit-bibit ke arah taksub mazhab, mana cakap? Terus terang. Sampai tak boleh. Maknanya, ini tak boleh. Kita sebut nama ulama panjang-panjang tu, tak ada manfaat pun kalau dia berlawan dengan dalil. Jadi kena ingat. Maknanya kena tak ada isu harmoni ke apa, tak ada. Isu dia sekarang ni, bila orang dah ta'zim dalil, ra'ikan orang yang ta'zim dalil. Itulah asal. Kan? Dalam pendapat-pendapat yang terpencil tu, okey, tak apa. Dah, sebab itu kalau tengok mufti, fatwa mufti wilayah, fatwa, tengok. Mereka mazhab juga. Mazhab Syafi'i juga. Tapi mereka tarjihkan. Tapi tak ada mereka nak intisar pendapat tu, nak kata berhabis-habisan nak intisar pendapat tu. Maknanya kalau kita salah, kita ngaku je lah salah. Habis. Kalau kita maknanya berlawanan dengan pendapat yang lebih rajih, kita tunduk dan kita kata. Dan Ana sendiri pun, Ana
ana mengakulah kalau ada betul kata itu pendapat muktamad, tak apa, ana tarajuk memang pendapat muktamad. Tapi adakah maksud pendapat muktamad tu tak boleh kita keluar? Tak boleh mukhalafah pendapat muktamad? Siapa kata? Ulama mana kata? Fuqaha Syafi'i yang mana kata tak boleh mukhalafah? Sebab tu kita faham kan, asatizah kita yang jelaskan balik. Ada takhir, makna boleh dipilih. Tapi kalau sampai tahap kita dah tengok kan, cuba tengok kat mana? Dekat ini masalahnya bila kita tak pergi, kita tak ada pengalaman bila kita duduk. Mungkin sebabkan kita hanya duduk di negara kita tak pergi. Maknanya kita tak ada pengalaman dari sudut kita tengok macam mana bid'ah yang dahsyat, lebih dahsyat yang berlaku di negara-negara lain. Sebab tu kita kata kena raikan. Ini sebab fiqhun nafs, faqihun nafs ni maknanya malakah. Kemampuan ilmu ni bukan setakat kita boleh keluarkan furu' daripada usul, kita tafri'kan masalah tu, bukan setakat itu. Faqihun nafs, syarat antara syarat mujtahid, syarat ataupun syarat apa kita nak jadi faqih, mesti dia kena ada malakah. Malakah ni kemampuan ilmu yang bukan setakat dia pandai untuk istinbat hukum tu, dia pandai keluarkan kaedah saja, bahkan keadaan setempat dia kena raikan dan dia kena tahu apa latar belakang macam mana. Lepas ni akan datang, kalau kita tak tutup ini, tak tutup macam ni, sebab tu kena hati-hati. Lepas ni akan datang syubhat lain pula. Syubhat apa? Sikit-sikit dia akan datang syubhat ni, syubhat tu, keraguan ni. Ni pendapat ulama kata boleh. Dan bukan, kita dah hadapi. Yang kata istighasah dengan orang mati boleh, tawassul atas nama tawassul, itu dah banyak. Takkan kita tak belajar lagi, tak ambil iktibar? Kan? Itu satu sudut pandang yang kita kena waspada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.